Salam sejahtera, pembelajaran hari ini ialah berkaitan dengan bab 7, sukatan serakan data terkumpul, dan standard pembelajaran hari ini ialah membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kegerapan dan seterusnya membuat kesimpulan. Baik, jadi untuk menghuraikan suatu set data terkumpul, kita perlu mengenal pasti bentuk taburan data. So, secara umumnya, bentuk taburan data boleh terbahagi kepada bentuk histogram simetri dan juga histogram pencong. Apa maksudnya dengan histogram simetri? Maksudnya, kalau memperhatikan, kedua-dua bentuk graf yang ditunjukkan akan sama dari segi bentuk ataupun saiz. Sama kalau dibelahkan di tengah, kita tengok sebelah kiri dan sebelah kanan lebih kurang sama saja. Okey, jadi untuk bentuk yang pertama ini, kalau kamu perhatikan, bentuknya adalah bentuk seolah-olah loceng. Jadi kita katakannya sebagai bentuk loceng. Manakala untuk bentuk yang kedua ini, kalau kamu perhatikan, tinggi setiap bar ini lebih kurang sama sahaja. Jadi kita katakan dia sebagai bentuk yang seragam. Okey. Manakala untuk histogram yang kedua di sini iaitu histogram pencong. Jadi untuk histogram pencong ni kamu perhatikan sama ada dia akan memanjang ke sebelah kanan ataupun memanjang ke sebelah kiri. Okey. Jadi untuk graf ini kita katakan sebagai pencong ke kanan dan untuk yang kedua pula ialah pencong ke kiri. Okey, selain daripada 4 jenis bentuk yang kita perhatikan, ada juga bentuk-bentuk taburan data yang lain. Sebagai contoh di sini, iaitu bentuk U, U shape. Kalau kamu perhatikan, bentuk dia ialah U shape. Okay? Dan untuk yang kedua pula ialah bentuk macam J. Ya, macam J. Dan untuk yang ketiga ialah bentuk J juga, tapi dia tersongsang. Dan untuk yang keempat ialah B-mod. Apa maksudnya? Maksudnya dia tak seragam. Ada tinggi, ada kadang-kadang turun, tinggi, turun, naik, turun, ya. Jadi itu yang dikatakan sebagai B-mod. Kalau kamu perhatikan di sini, untuk ada sedikit perbezaan antara bentuk J dengan bentuk pencong ke kiri dan ke kanan. Kalau kamu perhatikan, kalau untuk yang pencong ke kiri, contoh dia mesti naik, lepas tu turun. Okey. Tapi untuk bentuk J, kamu perhatikan, dia hanya naik sahaja, tak ada turun. Okey. Jadi itu bezanya bentuk pencong dengan bentuk J. Sekarang kita perhatikan contoh 5. Raja di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara yang berbeza, iaitu gaya kuak lentang dan juga gaya bebas. Okey. Baik, jadi kalau kamu perhatikan di sini, untuk bahagian A, kamu dikendaki nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Jadi imbas balik kepada taburan graf yang kita bincang tadi, kamu perhatikan untuk graf yang pertama, dia bentuknya ialah bentuk loceng. Ya. Okey, untuk graf yang kedua pula, kalau kamu perhatikan, tinggi setiap palang lebih kurang sama sahaja. So, maksudnya ini bentuk yang seragam. Okey. Jadi tulis dalam ayat lengkap untuk jawapan bahagian A, bentuk taburan histogram bagi acara 100 meter gaya kuak lentang ialah bentuk loceng, manakala bagi acara 100 meter gaya bebas ialah seragam. Untuk bahagian B pula, acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas. Jadi untuk serakan ni, kita rujuk kepada bahagian paksi masa, kita rujuk kepada kelas yang pertama dengan kelas yang terakhir sekali. Kita bandingkan dari segi perbezaan titik tengah mereka. Jadi untuk graf yang pertama ini, titik tengah bagi kelas pertama yang kamu perhatikan, titik tengahnya bernilai 72. Okay, 72. Manakala untuk kelas yang terakhir bagi graf ini ialah 102. Dan untuk graf kedua pula,
72 juga untuk kelas pertama. Kelas yang terakhir sekali ialah, kalau kamu perhatikan, 87. Cikgu harap kamu masih ingat lah cara hitungkan titik tengah. Cikgu ambil contoh di sini. Kamu ambil sempadan bawah dan sempadan atasnya tambah. Lepas tu bahagi 2. Ya? Jadi dapatlah 87. Lepas tu kita cari beza mereka. Jadi untuk graf pertama kita ambil 102 tolak dengan 72. Jadi dapatlah 30. Manakala untuk graf yang kedua 87 tolak 72. Ya. Okey. Jadi kamu akan dapat 15. Jadi kamu perhatikan perbezaan untuk graf pertama adalah lebih besar. Jadi serakannya lebih besar. Okey, jadi inilah jawapan dia, ya. Seterusnya bahagian C, antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik. Baik, jadi untuk prestasi perenang yang lebih baik, maksudnya rujuk kepada catatan masa yang lebih pendek, bukannya lebih panjang. Jadi kita bandingkan kedua-dua graf ini, iaitu gaya kuat lentang dan gaya bebas. Yang kita perhatikan untuk gaya kuat lentang, perbezaan masanya ataupun serakan masanya lebih panjang. Dia mula dari 69.5 sehinggalah 104.5. Manakala untuk graf yang kedua, catatan masanya dia hanya tertumpu pada 69.5 sehingga 89.5 sahaja. Ya, jadi catatan masanya lebih pendek secara keseluruhannya bandingkan dengan graf yang pertama. Jadi untuk bahagian C, jawapannya mestilah acara gaya bebas. Jadi kita tuliskan jawapan dengan huraian yang lengkap. Acara 100 meter gaya bebas kerana kebanyakan catatan masa berenang adalah lebih baik ataupun lebih pendek. Contoh 6, poligon kegerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di dua buah kawasan yang berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. A. Nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Jadi kamu perhatikan bentuk graf yang berwarna merah dan yang berwarna biru. Okey, jadi ingat balik apakah bentuk taburan tersebut. Jadi kamu akan perhatikan graf yang pertama ini yang berwarna merah adalah pencong ke kanan. Manakala yang graf yang kedua adalah pencong ke kiri. Jadi inilah jawapan bagi bahagian A. Seterusnya bahagian B, bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, jadi sekali lagi untuk serakannya kita tengok titik mula dengan titik hujung. Kita bandingkan kedua-dua graf tersebut. Okey, jadi cikgu highlightkan dulu, cikgu bulatkan dulu. Untuk graf kawasan A, ini titik awal dia, yang ini titik hujung dia. Okey. Dan untuk graf B pula, kalau perhatikan di sini. Okey. Jadi untuk ketahui serakannya, nak bandingkan serakan mereka, sebenarnya tak perlu kira. Okey. Cikgu tunjuk langkah dia. Kita tengok saja. Okey. Graf yang merah ni, kita tengok sini. Okey, kita ambil jarak sini. Okey. Bandingkan dengan graf yang B pula. Okey, cikgu ambil warna lain. Cikgu tarik turun. Okey, so sekarang kamu perhatikan kedua-dua garis yang cikgu lukis, yang warna hijau dengan yang warna biru, iaitu yang mewakili serakannya. Okey, kamu perhatikan panjang mereka lebih kurang sama sahaja. Jadi maksudnya untuk kedua-dua graf ni sebenarnya mempunyai serakan yang lebih kurang sama. Jadi tak perlu buat perhitungan. Kita banding dari segi gambar raja. Okey, jadi panjang mereka lebih kurang sama. So maksudnya serakan pun lebih kurang sama sahaja. Jadi kita tuliskan serakan harga jualan rumah di kawasan A dan di kawasan B adalah hampir sama walaupun mempunyai bentuk taburan yang berbeza. Untuk C pula, pada pendapat anda, kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar?
Jadi ini tanya tentang pendapat. Okey, macam mana kita nak ketahui kawasan yang manakah mungkin mewakili bandar dan luar bandar. Jadi kita rujuk kepada harga jualan. Kamu perhatikan untuk kawasan A, harga jualannya adalah jauh banding lebih murah. Jauh lebih murah. Okey, bandingkan dengan untuk yang kawasan B. Ya, yang ini lebih murah. Ini lebih mahal ataupun lebih tinggi. Jadi kita boleh buat anggapan bahawa bahagian sini adalah kawasan A ini adalah kawasan luar bandar, manakala kawasan B adalah kawasan bandar. Jadi semasa soalan tanya tentang pendapat, kita perlu bandingkan dan seterusnya berikan alasan mengapa kita membuat pilihan jawapan sedemikian. Okey. Jadi kita terangkan dengan lengkap. Okey, itu sahaja penerangan tentang bahagian ini. Sekian, terima kasih.